Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita belajar kosakata ya, iaitu perkataan yang jarang-jarang kita guna dalam penulisan, tetapi perkataan ini kalau dimasukkan dalam karangan akan menampakkan karangan kamu agak matang dan juga nampak penguasaan bahasa Melayu adalah agak baik. Jadi di sini ada beberapa perkataan yang cikgu mau ajar dan terangkan untuk hari ini. Yang pertama ialah polemik. Apa maksud polemik ya? Yaitu perbahasan yang dilakukan dalam surat kabar atau dalam majalah mengenai sesuatu perkara. Atau secara ringkasnya adalah isu yang selalu dibahaskan. Contoh ayat. Okey. Akhir-akhir ini isu lumba haram kerap menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Maksudnya isu yang selalu diperkatakan, dibincangkan ialah polemik. Okey, jadi bolehlah kita gunakan perkataan ini dalam penulisan dan janganlah kita gunakan perkataan yang biasa kita gunakan supaya nampak karangan kamu baik dan juga tahap penguasaan bahasa Melayu adalah baik. Seterusnya adalah marhaen. Marhaen maksudnya adalah rakyat jelata. Okey, contoh ayatnya. Golongan marhaen tidak diabaikan oleh kerajaan dalam usaha mentransformasikan ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi. Perkataan marhaen ini boleh menggantikan perkataan rakyat. Golongan marhaen maksudnya golongan rakyat tidak diabaikan oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan ekonomi negara, kan? Okey. Seterusnya adalah kulawarga. Kulawarga boleh menggantikan perkataan keluarga. Okey. Contoh ayat, kulawarga yang harmonis mampu membentuk anak-anak bersasya mulia. Kita boleh gunakan kulawarga untuk menggantikan keluarga. Okey, contohnya kita mau tulis ahli keluarga, boleh kita tulis ahli kulawarga. Okay. Seterusnya adalah dasa warsa, iaitu bermaksud dekat. Okey, mari kita lihatnya. Contoh ayat, dekat ini, dasa warsa ini, hubungan kejiranan semakin diabaikan, terutama dalam kalangan masyarakat metropolitan. Okey, jadi biasanya pelajar suka ataupun biasanya memulakan pendahuluan dengan menulis pada masa ini ataupun kini ataupun kebelakangan ini ataupun pada zaman globalisasi ini. Kita boleh gunakan dasawarsa ini. Dasawarsa ini setiap pelajar memiliki telefon bimbit masing-masing. Okey. Seterusnya iktisar. Iktisar bermaksud pendapat yang ringkas mengenai sesuatu ataupun idea. Okay, contoh ayatnya, pelajar perlu memberikan iktisar yang mantap sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Iktisar, ya. Yang dimaksud di sini adalah pelajar perlu memberikan idea atau pendapat sendiri yang mantap sewaktu pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita boleh gantikan pendapat dengan menggunakan iktisar. Okey, seterusnya. Amsal tamsil. Bermaksud seperti umpama, misal, contoh. Biasanya kita tulis contohnya, tabiat menabung bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat. Jadi kita boleh tulis amsalnya, tamsilnya, tabiat menabung bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita lihat wasilah, yaitu ikatan, kan?
ikatan. Maksudnya. Jadi kita lihat contoh ayat macam mana kita bina ayat dengan perkataan wasilah. Seseorang pelajar tidak wajar melupakan ikatan yang terjalin dengan guru. Seseorang pelajar tidak wajar melupakan wasilah yang terjalin dengan guru. Seseorang anak muda janganlah lupa melupakan ikatan yang terjalin dengan guru, kan? Oke, seterusnya adalah nirmala. Nirmala membawa maksud suci. Mari kita lihat macam mana kita buat ayat. Pada pagi yang nirmala ini, saya akan menyampaikan syarahan bertajuk Budi Bahasa Budaya Kita. Oke, itu ialah contoh ayat untuk nirmala. Oke, seterusnya adalah sakinah. Ialah sakinah, ya. Oke. Sakinah membawa maksud ketenangan. Contohnya, contoh ayat kita lihat. Contoh ayat tema keluarga bahagia. Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga mampu menjamin ketenangan yang berpanjangan. Kan? Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga mampu menjamin ketenangan yang berpanjangan. Maksudnya di sini ialah keluarga yang sentiasa menurut ajaran agama dapat menjamin ketenangan yang berterusan. Jadi kita boleh gunakan sakinah untuk menggantikan ketenangan. Sinergi. Sinergi bermaksud bekerja sama ataupun berganding bahu. Ini pun selalu kita boleh gunakan dalam penulisan. Akhir kalamnya, rakyat dan kerajaan perlu bersinergi untuk merealisasikan pelancongan Inap Desa menjadi pilihan karangan rakyat Malaysia. Sinergi ialah bekerja sama, bersinergi. Akhir kalamnya, rakyat dan kerajaan perlu bekerja sama untuk merealisasikan. Ataupun akhir kalamnya, rakyat dan kerajaan perlu berganding bahu. Boleh juga. Ganding bahu ini ialah kesimpulan bahasa. Oke. Seterusnya, ini banyak digunakan. Sinergi ini boleh digunakan untuk bentuk. Oke, seterusnya uslub minhaj dan manhaj. Ini adalah perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab. Oke, uslub bermaksud, uslub minhaj dan manhaj ini bermaksud kaedah ataupun cara. Mari kita lihat contoh ayatnya. Membaca merupakan uslub berkesan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar. Membaca merupakan cara ataupun kaedah berkesan untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita tukarkan kaedah kepada uslub. Seterusnya prakarsa. Prakarsa ialah inisiatif ataupun usaha. Kita selalu dengar ayat pelajar haruslah mempunyai inisiatif sendiri untuk mengulang kaji. Maksudnya usaha sendiri. Jadi contoh ayat. Macam mana contoh ayat? Prakarsa. Prakarsa perdana dalam membanteras gejala lumba haram ialah pemantauan ibu bapa di rumah. Prakarsa. Prakarsa ialah bermaksud inisiatif atau usaha. Usaha perdana. Lihat ini ya. Usaha perdana dalam membanteras gejala lumba haram. Prakarsa usaha perdana ialah utama. Kan? Usaha utama dalam membanteras gejala lumba haram ialah memantau ibu bapa di rumah.
sejarah yang diseret jelas ini Pak baru jawab. Oke, itu yang China. Oke. Sudah diintegrasi sama dengan musuh kalian lalu jawab saya harus melaksanakan masing-masing untuk menjaga keamanan negara. Contohnya, itu yang ini boleh tak guna menggunakan ayatnya. Tidak dibaca biarkan di sana masa dan kata ini apa ada. Seterusnya di depan. Apabila berubah sudah untuk melihat contohnya. Jepang dan dunia tetap sama dengan sedang Arab. Selanjutnya merupakan inisiatif usaha yang sudah benar-benar mampu mengatasi gejala sosial. Oke. Seterusnya, sepatutnya sepatutnya sebagai sosial makanya jadi kita gunakan perkataan ini untuk menulis kalimat supaya penggunaan bahasa Melayu kita tuh baik kita berpikir 20 kosakata dewasa dan dan untuk perkataan teorinya di semua. Oke, terima kasih.